Dan untuk ketika ini, kita bersama dengan Profesor Zaharom Naim. Beliau merupakan profesor di Pusat Pengajian Media dan Komunikasi Fakulti di University of Nottingham, Malaysia. Profesor Zaharom Naim bersama kita ketika ini. Profesor, kalau boleh disimpulkan ya, proses demokrasi yang berlangsung di Johor Darul Takzim baik daripada tempoh pengumuman terbubarnya DUN sehinggalah petang tadi apabila pintu pusat pengundian ditutup secara perlahan-lahan pada jam 6 petang tadi. Bagaimana kita boleh rangkumkan proses ini? Adakah ia seperti mana yang kita jangkakan? Adakah demokrasi itu kita perjuangkan? Prof. Prosesnya saya rasa berjalan dengan lancar buat ketika ini. Ada beberapa masalah telah timbul, ada beberapa kekeliruan. Umpamanya penutupan awal pusat pengundian di beberapa pusat pengundian itu tidak dijelaskan saya rasa pada awalnya kepada pengundi, dan itu sesuatu perkara yang harus diperbaikilah saya rasa. Yang kedua, saya rasa denda yang telah dikenakan ke atas seorang pengundi yang dikatakan sebenarnya positif COVID. Dalam satu keadaan di mana terdapat satu pandemik yang di mana kita sedar bahawa ada penyakit tersebut, saya rasa harus disediakan kedekapan, disediakan cara untuk masyarakat yang juga yang katakan positif, bagi mereka untuk mengundi juga. Itu hak kami dari segi perlembagaan, ya, dan saya rasa itu seharusnya telah dipikirkan awal. Pengundi tersebut tidak seharusnya didenda sebab ia melanggar perlembagaan. Saya rasa ketika kita menghindarkan sesiapa pun yang boleh mengundi, menghindarkan mereka dari mengundi. So itu satu perkara lagi yang dalam keadaan ini, ya, saya rasa ada CSO, NGO yang telah membantah ini, ya, dan saya rasa betul pembantahan tersebut. Ketiga, saya rasa ini memang jelaslah dalam apa-apa pilihan raya pun di Malaysia ini ialah kempen negatif yang telah disediakan dan yang telah dijalankan. Ya. Dan ini dari segi parti-parti politik lah. Dan saya rasa ini akan berterusan dalam pilihan raya ke-15 nanti. Ini sesuatu pattern, satu trend yang tidak sihat tetapi malangnya masih berlaku, ya. So terdapatlah perkara-perkara kecil seperti dan besar seperti ini, dan saya rasa ini harus diteliti oleh pihak-pihak yang berkuasa, ya. Namun demikian, saya rasa buat ketika ini pilihan raya ini berjalan dengan lancar. Okey, masih lagi bersama dengan Profesor Zaharom Naim. Beliau merupakan Profesor Media dan juga Komunikasi di University of Nottingham, Malaysia. Profesor, kedudukan BN, kalau kita lihat strategi Barisan Nasional, antaranya ialah untuk menampilkan, ya, pemimpin utama sosoknya iaitu Presiden UMNO sendiri, pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Zahid Hamidi dan juga Datuk Seri Najib Tun Razak di negeri Johor Darul Takzim sepanjang kempen berlangsung. Adakah ini pada pendapat Profesor membuahkan hasil atau bagaimana? Saya rasa masih jadi tanda tanya lah, adakah ia membawa hasil atau tidak. Kalau kita lihat jumlah yang ada sekarang, saya rasa terlalu awal, ya. I think less than 10% of the votes dah masuk sekarang. So kalau nak katakan BN seperti anda katakan tadi bahawa BN telah mendahului di 35 kerusi, saya rasa ya mungkin, tetapi jika kita lihat sendiri jumlah yang ada sekarang memangnya terlalu kecil untuk kita membuat pendirian tentang impact Presiden UMNO, impact bekas Perdana Menteri ke atas pengundian ini, ya. Saya rasa terlalu awal untuk kita menyatakan bahawa memangnya terdapat impact tersebut. Saya agak
agak tak saya rasa kita kena be cautious sedikit lah, sebab kita lihat dari segi jumlah pengundian pun agak turnout agak rendah kan. The last yang saya lihat kurang daripada 50% pengundi telah keluar, dan apabila pengundi tak ramai yang keluar, maka nampaknya parti-parti tertentu akan mendapat manfaat daripada itu, ya. So basically apa yang saya nak katakan ialah terlalu awal, satu. Dua, impact tersebut boleh dipersoalkan. Kita tidak boleh menyatakan bahawa sememangnya terdapat. Ada beberapa faktor lain, ya, yang harus kita teliti dan akan diteliti, saya rasa, apabila keputusan akhirnya keluar nanti, dan panel-panel yang akan keluar pada ketika itu akan dapat memberi satu gambaran yang lebih mendalam dan lebih bernas, ya. Ya, so dari sekarang saya rasa ia menjadi spekulasi, tetapi jelas bahawa dia punya evidence tidak ada lagi. Kita masih lagi bersama dengan Profesor Zaharum Naim dari University of Nottingham, Malaysia. Profesor, apa yang kita boleh belajar daripada keseluruhan proses demokrasi di Johor ini? Keseluruhan proses, saya rasa satu, bahawa ia boleh ditingkatkan, and of course kita memang sebenarnya boleh memperbaiki beberapa aspek. SPR boleh memperbaiki beberapa aspek, seperti yang saya katakan tadi tentang pengundi-pengundi yang sakit, yang kena COVID dan sebagainya, mereka seharusnya diberi peluang tersebut. Tapi saya rasa dari segi demokrasi adalah bagus semua ni yang berlaku sekarang ini. Kita lihatlah buat ketika ini, saya rasa ramai yang teruja dengan keputusan awal inilah, ya. So saya rasa kita ikutilah, dan saya rasa Astro sememangnya membawa keputusan awal ini seperti satu perlumbaan, ya, dan jika kita nak menelitinya seperti itu, saya rasa bolehlah kita tengok step by step apa yang sedang berlaku. So in that sense, the democratic proses demokrasi itu adalah sesuatu saya rasa yang memang ada dalam konteks ini sekarang, dan sememangnya boleh diperbaiki seperti yang saya katakan awal tadi. Profesor, apa yang kita boleh jangkakan pula selepas PRN ini, di mana pada hujung minggu hadapan, mungkin terlalu awal untuk saya katakan, tapi Perhimpunan Agung UMNO bakal berlangsung, dan pada masa sama juga kalau kita lihat pada data yang kita ada ketika ini, di mana Barisan Nasional mendahului kiraan undi mengikut data keputusan tidak rasmi, ya, mendahului kiraan undi. Jadi apa dari segi aspek yang berkenaan, dari konteks yang berkenaan, apakah yang kita boleh jangkakan selepas ini, Profesor, dalam konteks politik Malaysia secara nasionalnya, Profesor? Ya. Jika Barisan Nasional menang dengan besar, maka saya rasa akan ada pressure untuk mengadakan pilihan raya ke-15 seawal mungkin, ya. So sebab mereka ingin, saya rasa BN akan menggunakan kuasa mereka dapat tu untuk memenangi pilihan raya ke-15. So jika itu berlaku, jika seperti satu ahli politik veteran mengatakan bahawa apa yang berlaku di Johor adalah apa yang akan berlaku di Johor adalah terdapat beberapa splinter groups yang wujud, bahawa bukannya terdapat satu kumpulan yang mendominasi, maka saya rasa mereka tiap-tiap parti akan balik, terutamanya Barisan Nasional akan balik ke the drawing board, so to speak, ya, dan mereka akan cuba meneliti kembali apa yang harus mereka buat untuk dapat kuasa balik. Dan bagi parti-parti yang bukan parti-parti pembangkang pada kita, yang parti-parti pembangkang sekarang, saya rasa apa-apa pun keputusan hari ini, mereka seharusnya kalau ingin merebut kuasa atau menandingi kumpulan Barisan Nasional atau Perikatan Nasional, mereka seharusnya memikir kembali apa seharusnya menjadi mereka punya tugas sekarang, ya, sebagai parti-parti yang
kononnya mewakili rakyat. So, saya rasa buat ketika ini parti-parti pembangkang nampaknya berpecah berasaskan beberapa pemikiran ego lah saya rasa, dan mereka ego tersebut dan pilihan untuk kumpulan-kumpulan tertentu saja harus diketepikan bagi mereka ini. Strategi baru harus ditimbulkan untuk bekerjasama sebagai satu kumpulan besar untuk membetulkan keadaan yang mereka tidak betul. Profesor bercakap ibaratnya pilihan raya yang baru saja menutup tirai, proses undian yang baru bermula ini merupakan satu lagi merupakan permulaan kepada proses demokrasi ataupun politik yang lebih besar dan seterusnya. This is an end to something new. This is kalau boleh saya katakan sebegitu. Ya, jadi It can lead to something new, or it can lead to a reinforcement of something old and something that's very bad, I feel. So it depends on the strategies that the various parties take into account selepas ni lah. Ya, saya harus tinggalkan orang kata kita kena habis ketika ini kerana apa, kita nak beri laluan untuk Awani 745 yang akan disampaikan oleh rakan tugas pada sebentar saja lagi, Awani 745. Terima kasih banyak Profesor Zaharom Naim, Profesor Media dan juga Komunikasi Fakulti Sastra Universiti Nottingham Malaysia kerana bersama kita sepanjang setengah jam yang lalu.